Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kolonel. Kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan artikel yang bertajuk Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPT sewaktu pembelajaran atas talian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa cabaran dan masalah paling dominan yang dihadapi oleh pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian ialah pelajar akan mula menangguh kerja jika tarikh penghantaran tugas masih lama. Dapatan kajian seterusnya mendapati bahawa cara bagi mengatasi masalah para pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian ialah Kementerian Pendidikan Tinggi perlu membantu dalam proses pembelajaran atas talian dengan memberikan pakej pelan data bulanan tiada had dengan harga yang berpatutan. Aplikasi kajian ini menunjukkan bahawa segelintir pelajar masih kurang bermotivasi dalam menghadirkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian di rumah. Kajian ini juga mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil oleh pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi supaya pelajar dapat lebih faham dan dengan apa yang dipelajari sekaligus mampu untuk menjadi insan yang berjaya yang dapat membanggakan negara dan bangsa. Apa itu ODL? ODL itu adalah pembelajaran dan pengajaran di mana para pelajar dan pensyarah hanya perlu duduk di rumah dan berkomunikasi secara alamaya. Pada mulanya, kerajaan hanya memberi 2 minggu cuti untuk COVID-19 pulih. Akan tetapi, jangkaan itu meleset dan COVID-19 dijangka akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Jadi, untuk mengelakkan penangguhan pengajian para pelajar, IPT menawarkan pembelajaran secara ODL. Pelbagai aplikasi di internet dapat memudahkan para pelajar dan pensyarah untuk berhubung sesama sendiri. Contohnya Google Meet dan Microsoft Teams. Pembelajaran dalam talian memberi banyak kelebihan kepada para pensyarah dan pelajar. Akan tetapi setelah setahun hingga 2 tahun ODL ini berjalan, terdapat banyak keluhan daripada para pelajar, terutamanya yang duduk di dalam suasana keluarga yang toksik dan tidak memahami. Jadi perkara sebegini telah membuka mata rakyat Malaysia bahawa tidak semuanya hidup selesa. Jadi kajian yang kami lakukan ini adalah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran ODL dan cara-cara bagi mengatasi cabaran-cabaran ini untuk mengurangkan beban pelajar. Next ialah objektif kajian. Pertama, mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar sewaktu pembelajaran atas talian. Yang kedua ialah mengenal pasti cara-cara untuk mengatasi cabaran tersebut sewaktu pembelajaran atas talian. Next ialah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana maklumat dikumpulkan untuk dianalisis dengan menyebarkan borang soal selidik melalui laman web Google Form. Terdapat 2 bahagian soalan yang berkaitan dengan objektif utama iaitu B dan C di mana skalanya digunakan ialah skala Likert 5 aras. Seterusnya adalah dapatan kajian melalui soal sidik dengan menggunakan platform Google Form. Seramai 50 orang responden telah mengisi borang soal sidik tersebut. Tambahan pula, kami hanya menumpukan responden dalam kalangan pelajar IPT sahaja. Seterusnya adalah bahagian demografi iaitu terdiri daripada jantina, umur dan tahap pengajian. Untuk jantina, daripada 50 responden seramai 19 orang, 38% adalah terdiri daripada kalangan lelaki. Manakala bakinya adalah sebanyak 31 orang iaitu 62% adalah daripada kalangan perempuan. Untuk bahagian umur pula, seramai 15 orang, 30% adalah terdiri daripada responden pelajar berumur dalam lingkungan 18 hingga 20 tahun. Manakala data menunjukkan responden paling ramai adalah berumur dalam lingkungan 21 hingga 23 tahun iaitu seramai 31 orang, 62%. Jumlah responden yang paling sedikit sedang mengikuti pembelajaran secara dalam talian adalah seramai 4 orang iaitu 8%, terdiri daripada golongan yang berumur 24 hingga 26 tahun. Manakala data mendapati tiada pelajar berumur 27 tahun ke atas yang menjawab soal sidik ini. Seterusnya, untuk tahap pengajian, seramai 17 orang, 34%, responden sedang melanjutkan pengajian diploma atau staraf. Manakala majoritinya adalah sedang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda iaitu 33 orang, 66%. Dan akhir sekali, data menunjukkan tiada responden dalam kalangan yang melanjutkan pengajian di peringkat atasan iaitu ijazah sarjana dan PhD. Seterusnya ialah bahagian dapatan objektif.
Dapatan objektif pertama mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar sewaktu pembelajaran atas talian. Soalan yang pertama, saya mengalami masalah jaringan internet yang kurang stabil semasa menjalankan sesi pembelajaran atas talian. Majoriti tidak setuju. Saya mengalami masalah peranti yang perlu digunakan semasa pembelajaran dalam talian. Majoriti juga tidak setuju. Saya berdepan dengan masalah komitmen sebagai seorang anak di rumah menyebabkan fokus dalam kelas secara dalam talian terganggu. Majoriti setuju. Saya hilang keyakinan diri untuk berdepan dengan orang ramai kerana terlalu lama berinteraksi secara tidak bersemuka, membuatkan saya selesa berkomunikasi dengan baik tanpa bersua muka. Majoriti juga setuju. Saya menjadi kurang bermotivasi kerana kelas online di tempat yang sama dan kurang pendedahan dunia luar dalam tempoh yang lama. Majoriti juga setuju. Soalan seterusnya, saya menjadi tertekan kerana keluarga tidak memahami kepadatan jadual kelas dan melabel diri saya pemalas dan suka duduk di dalam bilik. Majoriti setuju. Saya menjadi tidak bersemangat setiap kali menghadiri kelas online kerana sentiasa memikirkan akan tugasan yang banyak perlu diselesaikan dalam masa terdekat. Majoriti juga setuju. Saya mula menangguh kerja jika tarikh penghantaran pertugasan masih lama atau lambat. Majoriti setuju. Walaupun situasi rumah saya kondusif, saya tidak boleh fokus masa pembelajaran berlangsung kerana tidak memahami perkara dan intipati yang diajar oleh pensyarah. Majoriti juga setuju. Dan soalan akhir sekali, saya berdepan dengan masalah memiliki rakan sekumpulan atau teammate yang tidak melakukan pekerjaan atau tugasan mereka dengan sewajarnya ataupun dalam erti kata lain kerja asal siap. Juga majoriti setuju. Seterusnya dapatan untuk objektif kedua iaitu mengenal pasti cara-cara bagi mengatasi cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPT semasa pembelajaran atas talian. Berikut merupakan antara cadangan cara-cara bagi mengatasi cabaran tersebut dan data menunjukkan majoriti responden adalah sangat setuju dengan kesemua cadangan yang diberikan. Kami mendapati separuh daripada bilangan responden bersetuju terhadap item soalan kelima. Bagi objektif kajian pertama iaitu saya berdepan dengan komitmen sebagai seorang anak di rumah menyebabkan tahap fokus saya dalam kelas dalam talian terganggu. Hal ini demikian kerana pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah menunjukkan bahawa tahap fokus pelajar untuk belajar semakin berkurang kerana sikap segelintir ibu bapa atau adik-beradik di rumah yang kurang memahami. Seterusnya terdapat 52% responden yang sangat bersetuju dengan item saya akan mula menangguh kerja jika tarikh penghantaran tugasan masih lama. Situasi ini berkait rapat dengan kekurangan motivasi dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Situasi ini di mana pelajar kurang bermotivasi untuk belajar adalah membimbangkan kerana ia mengganggu tahap fokus dan penguasaan pelajar terhadap kursus tertentu. Walaupun pelajar hadir ke kelas dalam talian, tetapi ada kalanya ramai pelajar kini berdepan dengan semangat dan motivasi yang merundum. Seterusnya adalah cara mengatasi cabaran-cabaran ini. Majoriti responden bersetuju dengan soalan item pertama di mana kerajaan perlu menawarkan pakej pelan data internet tanpa had kepada pelajar supaya mereka dapat mengakses maklumat, melihat skrin rakaman video serta menyertai program kelas. Walau bagaimanapun, syarikat telekomunikasi tempatan telah menawarkan pelbagai pakej plan data internet dengan harga yang berpatutan serta kualiti yang sangat bagus kepada rakyat Malaysia terutamanya pelajar. Tetapi jika liputan internet di kawasan pelajar tersebut lemah, kemungkinan isu ini akan terus dibangkitkan sehingga kerajaan mengambil tindakan yang sepatutnya. Dapati bahawa 54% responden bersetuju dengan item soalan ketiga di mana isu pengesahan masa telah dibangkitkan kerana pelajar perlu menggalas tanggungjawab sebagai seorang pelajar serta seorang anak, ibu atau bapa. Oleh itu, sesetengah pihak universiti seperti UTM dan UKM telah memberi kelonggaran kepada pelajar untuk mengatur jadual pembelajaran mereka sendiri agar kehidupannya sebagai seorang pelajar dan anak akan lebih teratur. Antara cadangan bagi menghadapi PDP sepanjang pandemik COVID-19 ini berlaku adalah pihak kerajaan hendaklah memainkan peranan yang penting dengan memastikan para pelajar mampu mengikuti PDP norma baru ini dengan memberikan pakej pelan data bulanan tiada had dengan harga yang berpatutan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi agar dapat membantu dalam proses pembelajaran atas talian. Hal ini demikian kerana setengah kawasan masih lagi tidak mempunyai capaian internet yang memuaskan. Oleh itu, kerajaan disarankan untuk campur tangan bagi membaik pulih capaian internet dalam kawasan yang memerlukan, terutama kawasan pedalaman, bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan sebarang pembelajaran. Seterusnya, isu tentang rakan sepasukan yang tidak membuat kerja atau hanya membuat kerja sambil lewa sudah lalih didengari. Cadangan kajian seterusnya ialah pelajar perlu berkomunikasi dengan rakan sepasukan yang bermasalah untuk mengetahui punca kesalahan mereka.
Jika masih tiada tindakan sewajarnya, maka pelajar perlulah melaporkan kepada pensyarah. Kesimpulan, kajian yang dilaksanakan oleh penyelidik mempunyai objektif tersendiri, iaitu bagi mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para pelajar sewaktu pembelajaran secara atas talian dan mencari penyelesaian bagi mengatasi cabaran yang dihadapi oleh para pelajar sewaktu pembelajaran atas talian. Kaedah pengumpulan data telah dilaksanakan bagi mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan kajian ini. Google Form merupakan platform yang digunakan. Kajian ini telah menerima 50 orang responden yang terdiri dari 31 orang perempuan dan 19 orang lelaki. Tidak dinafikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran secara maya ini bukannya mudah, di mana perkara ini dapat dibuktikan daripada sebahagian jawapan responden yang menghadapi masalah ketika pensyarah mengajar. Komitmen sebagai seorang anak di rumah menyebabkan fokus dalam kelas terganggu juga merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para pelajar. Kesimpulannya, hasil kajian ini mendapati kita hendaklah bersungguh-sungguh ketika menimba ilmu dalam pelbagai kaedah yang digunakan. Oleh itu, kegigihan pelajar amat diperlukan walaupun terdapat kekangan yang dihadapi ketika wabak COVID-19 melanda negara. Pihak yang bertanggungjawab juga haruslah memainkan peranan penting dalam membantu memastikan para pelajar belajar dengan tenang. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dengan memahami situasi anak-anak sepanjang pembelajaran dijalankan di rumah masing-masing. Oleh itu, segala kehalangan yang dihadapi sudah pasti dapat kita atasi jika semua usaha dilakukan secara berterusan.